Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 2019, kita dilanda oleh satu wabak, iaitu coronavirus ataupun dikenali sebagai COVID-19. Ianya berpunca dari negeri China di Wuhan. Penyakit ini ataupun wabak ini amat berbahaya kerana apa? Ia boleh membawa kematian seseorang. Sebab apa ia boleh membawa kematian? Ia boleh mengganggu saluran pernafasan seorang manusia, hinggakan seorang itu sukar untuk bernafas. Antara simptom-simptom ia adalah seperti batuk, demam, hilang dari rasa atau bau dan sukar untuk bernafas. Sehubungan dengan itu, wabak ini telah dijangkiti di seluruh dunia, terutamanya di negara kita Malaysia. Pada awal tahun 2020, Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ianya dilakukan bagi mengelakkan penularan COVID-19. Oleh yang demikian, ianya telah memberi kesan dari aspek seperti keagamaan, teknologi, kerajaan, pendidikan. Yang paling utama adalah ekonomi. Sektor ekonomi di negara kita telah tidak stabil dan tidak berjalan begitu baik, seperti sektor pelancongan, sektor pertanian dan juga sektor perindustrian, dari sebesar-besar perniagaan sehingga sekecil-kecil perniagaan. Jadi pada 2 hari yang lalu, kami telah menemu ramah beberapa rakyat Malaysia yang telah terkesan dengan aspek ekonomi terhadap mereka. Jadi, mari kita berpindah kepada mereka. Saya sebelum ini mempunyai perniagaan yang dikatakan sangat besar, sangat membangun dan kukuh. Tetapi sejak kehadiran COVID-19 ini, ia menjadi semakin menurun dan merudum. Ini menunjukkan betapa besar impak kehadiran COVID-19 ini ke dunia. Tanpa sebarang persiapan, tiba-tiba saja saya perlu menghadapi benda ini. Dengan kemunculan COVID-19 ini, risiko perniagaan itu menjadi semakin tinggi. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP disusuli juga dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB, menjadi cabaran dan halangan bagi saya tidak dapat untuk melaksanakan saya punya perniagaan dengan jayanya. Sebagai pemilik perniagaan, antara objektif yang saya sendiri perlu capai adalah dalam tempoh hibernisasi ini adalah memastikan status perniagaan saya dikekalkan walaupun sebarang hadiran ataupun gangguan sepanjang tempoh saya punya perniagaan. Serta cabaran lain adalah untuk membayar hutang, pembekal serta premis. Disertakan juga tanggungjawab saya sendiri untuk mengekalkan para pekerja saya. Dalam prinsip perakaunan, menjadikan kemestian bagi saya ini untuk menilai ataupun buat laporan terhadap saya punya keuangan dalam masa jangka yang telah ditetapkan untuk memastikan perniagaan saya ini terus kekal. Walaupun diberi kesempatan untuk membuat pinjaman, akan tetapi saya perlu menyediakan satu modal untuk perniagaan saya sebagai persediaan untuk menghadapinya. Banyak perniagaan menambah stok awal tahun sebagai persediaan menghadapi musim perayaan. Contohnya, peningkatan pembelian stok bermaksud peningkatan juga jumlah hutang yang perlu saya tanggung. Pembekal yang rata-rata memberi tempoh hutang 1 hingga ke 3 bulan. Bermakna tempoh akhir bayar yang saya perlu buat sekitar Januari hingga tempoh PKP bermula adalah sekitar bulan Mac hingga Jun ini. Mungkin lebih menguntungkan usahawan yang berhutang dengan bekal berbanding dengan bank bagi saya, atau agensi kewangan dalam pemanfaatan modal pembelian stok. Ini kerana dapat kita lihat tiada faedah kita buat hutang dengan bekal, kerana kita boleh deal ataupun kita boleh bersetuju dengan mereka untuk berbincang
dan mereka boleh memberikan kita diskaun dan sebagainya. Ini menyebabkan kita sebagai medium ataupun pengacara untuk kita untuk memproses pembelian stok. Saya juga berdepan cabaran mengekalkan pekerja saya sendiri, yang mana dikatakan kalau kita lihat, kalau kita biarkan ataupun kita buang pekerja kita boleh fikir balik macam mana mereka di luar nanti. Kita bukan juga fikir diri kita sendiri, tapi kita kena juga fikir pada orang yang lain jugalah, kerana mereka juga memerlukan tempat ataupun wang untuk sara hidup mereka. Jadi inilah antara masalah-masalah yang perlu saya jalankan, kerana saya ni sanggup bermesyuarat ataupun bersua dengan pekerja saya untuk bermesyuarat sama ada mereka bersetuju untuk diberikan gaji, potongan gaji ataupun bagaimana. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, pekerja-pekerja saya bersetuju untuk memotongkan sedikit gaji mereka. Inilah antara masalah-masalah yang saya perlu hadapi sepanjang COVID-19 ini melanda dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamim, merupakan seorang pengusaha resort dan juga perkhidmatan bot di JT Pulau Kapas, Kuala Terengganu. Jadi pihak wartawan ada bertanya tentang apakah kesan daripada COVID-19 ini dalam industri seperti orang seperti kami. Jadi baik, yang pertama sekali, kesan untuk orang seperti kami sudah tentulah sangat negatif untuk kita terima. Ialah bila berlakunya COVID, ada sekatan dan sebagainya, dan peluang itu menidakkan pihak pelancong datang ke tempat kami. Sedangkan daripada hasil pelancong datang ke tempat kami itulah sebenarnya kita punya punca pendapatan. Namun bila berlakunya COVID ini, maka ialah sangat-sangat memberi kesan, kerana seperti saya sendiri, saya sebenarnya 100% kita punya pendapatan adalah bergantung kepada kita punya boat dan juga resort. Kalau tidak ada yang datang, maka tidak adalah pendapatan kami di sana. Sedangkan saban bulan kita terpaksa menanggung installment, pinjaman dan sebagainya, bukan sedikit, sangat banyak lah. Bila berkaitan dengan resort, banyak lah. Jadi terpaksa bayar setiap bulan, tapi kewangannya tidak ada. Jadi kadang-kadang kami sendiri berbuntulah bagaimana untuk kita mencari punca pendapatan yang lain lah. Dan walaupun sekarang ini kita melihat kerajaan masih lagi membuka kita punya industri pelancongan ini, sebenarnya tidak sama seperti dulu, tidak sama. Sebab kita tengok kita punya rakyat ataupun kita punya masyarakat masih lagi merasa bimbang dan tidak yakin kepada dia orang punya imunisasi diri lah. Bila datang bercampur dan sebagainya, mereka masih lagi takut. Dan pelancong yang datang agak berkurang jugalah. Agak berkurang. Tak ada, bila tidak ada pekerjaan ni, jadi kena reka lah macam mana pun untuk hidup. Macam saya sendiri ni, kita jual lah apa yang boleh kita jual. Itulah cara untuk kita sara hidup. Kita ada anak, kita ada isteri dan sebagainya, yang mesti diberi makan. Namun begitu, ialah benda yang nak jadi, kita tak boleh nak halang, pasal itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tapi dalam industri pelancongan, orang seperti kami sebenarnya sangat-sangat memberi kesan lah. Sangat-sangat. Apa dia? Kita punya industri pada hari ini sebenarnya walaupun telah dibuka, namun masih lagi ada sekatan-sekatan seperti orang yang divaksin saja yang boleh berkunjung ke tempat penginapan dan sebagainya, bercuti rentas daerah, rentas negeri dan sebagainya. Jadi sebenarnya rakyat Malaysia masih lagi yang belum lagi melengkapkan vaksin lah. Jadi nasihat saya, bantulah orang seperti kami, vaksinlah, dah datanglah berkunjung ke tempat kami. Masih ada banyak lagi tempat-tempat yang boleh kita kunjungi di sinilah. Saya mengalu-alukan kepada siapa yang hendak datang ke tempat kami, dipersilakan. Jadi terima kasihlah. Tak ada apa dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bertemu bual bersama saya. Jadi saya akan menjawab beberapa persoalan yang telah ditanyakan. Apakah nasib peniaga-peniaga kecil sewaktu COVID-19 melanda Malaysia? Apa yang boleh saya katakan, majoriti peniaga kecil terjejas dengan sangat teruk, dan kebanyakan daripada rakan-rakan saya dan termasuklah saya sendiri terpaksa menutup perniagaan saya dan membuat perniagaan yang lain. Ini kerana perniagaan saya terjejas dengan sangat teruk
dan mengalami kerugian kerana kuasa membeli sangat-sangatlah berkurang daripada hari yang biasa. Saya dapati rakyat Malaysia lebih suka untuk tinggal di rumah dan membeli belah secara online daripada keluar membeli belah secara bersemuka. Yang kedua, saya sukar untuk mendapatkan stok bahan-bahan mentah. Ini kerana perniagaan saya memerlukan stok bahan mentah daripada luar negara. Jadi bila COVID-19 melanda negara kita, pintu sepadan telah ditutup dan kerajaan telah menghadkan pengimportan bahan-bahan mentah daripada luar negara. Jadi saya terpaksalah mencari supplier, saya terpaksalah mencari stok bahan mentah daripada dalam negara kita, stok-stok tempatan, dan menyebabkan saya terpaksa menaikkan harga produk saya kerana bahan-bahan mentah tempatan lebih tinggi harganya daripada import. Jadi sekarang saya telah membuat bisnes yang baru. Saya menjalankan perniagaan pau. Saya membuat pau frozen dan saya menghantarkan di kedai-kedai sekitar rumah saya, dan saya juga menjual secara online. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan kesan-kesan COVID-19 kepada peniaga-peniaga kecil seperti saya. Jadi nasihat saya untuk peniaga kecil, teruslah bersemangat dan carilah peluang-peluang baharu dan cubalah kita menjalankan perniagaan secara online. Terima kasih. Saya merupakan seorang petani yang berjaya. Saya mengusahakan tanaman jagung madu seluas 10 ekar di Bacok. Namun seperti mana yang kita tahu, negara kita pada hari ini dan seluruh dunia sedang mengalami wabak COVID-19. Jadi bukan anda sahaja yang terkesan, malah saya pun turut terkesan. Banyak jagung-jagung saya tidak dapat dihantar keluar kerana sekatan perjalanan yang sudah pun diperketatkan oleh pihak kerajaan. Malahan saya terpaksa menanggung beribu-ribu ringgit kerugian kerana banyak jagung saya yang telah rosak. Dan kadang-kadang saya banyak memberikan jagung saya secara sedekah kepada orang-orang kampung daripada saya membuangnya dan membazir begitu sahaja. Seterusnya, sukar untuk saya mendapatkan bekalan biji benih dan juga baja bagi tanaman saya semasa musim COVID ni. Ini kerana pembekal tidak dapat datang ke tempat saya kerana kawalan pergerakan sudah pun diperketatkan. Pada musim COVID ini juga harga jagung sedikit menurun. Harga jagung sedikit merosot. Ini kerana lambakan petani. Ini kerana ramai sangat petani di kampung saya, tetapi petani itu ramai tetapi barang tu kita tidak dapat ekspor keluar. Jadi kita hanya mampu menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Kalau dulu setongkol jagung kita dapat jual RM1, kalau sekarang ni kita hanya dapat jual 50 sen hingga 70 sen sahaja, asalkan barang itu berjalan. Dan yang terakhir, saya terpaksa menggunakan wang simpanan saya untuk menyara kehidupan saya dan juga untuk membayar gaji-gaji para pekerja saya seramai 4 orang. Sidang hadirin dan penonton sekalian, betul apa yang katakan oleh rakan-rakan saya, di mana COVID-19 ini sungguh merosakkan sistem ekonomi negara. Kita lihat sebelum COVID-19 ini, di manakah ekonomi negara seakan-akan maju untuk meningkat ke hadapan lebih tinggi, namun sebabkan COVID-19 ekonomi kita hancur begitu saja. Sebabkan siapa? Sebabkan pandemik ini. Malah itu kerana pengangguran juga semakin meningkat. Kerana apa? Ramai yang dibuang kerja. Peniaga-peniaga besar terpaksa menggulung tikar. Peniaga-peniaga kecil ada yang terpaksa menganggur, ada yang terpaksa menggulung tikar kerana kita kekurangan sumber kewangan. Dan juga bukan itu saja,
malah peniaga besar terpaksa kekurangan sumber kewangan yang kukuh untuk menyara para pekerja-pekerjanya. Tidak dilupakan juga kepada para penganggur kerana elok pengangguran pada dulu boleh katakan agak sedikit, namun bukan saja fresh graduate saja yang kekurangan kerja, malah ada yang dibuang kerja kerana ketiadaan sumber kewangan cukup. Seperti contoh kita lihat di mana syarikat penerbangan, di keadaan COVID-19 ini yang tiada, yang boleh kita katakan tiada sumber kewangan, pelancongan tak bergerak, dan menyebabkan itu mereka terpaksa menggulung tikar, ada yang terpaksa membuang pekerja, ada yang terpaksa memotong gaji sampai separuh, sehingga mereka tak tahu bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini. Persoalannya satu saja, sampai bilakah kita ingin hidup begini? Sampai bilakah ekonomi negara ingin jatuh? Ayuh, sebabkan itu kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersatu padu, bersatu teguh, bercerai roboh untuk memacu ke arah ekonomi, ke arah yang lebih sempurna, agar Malaysia dapat sebuah negara yang maju dari segi ekonomi dan pendidikan. Akhir kata daripada saya, bangkitlah rakyat Malaysia demi ekonomi negara. Kita sebuah negara yang maju. Namun adakah pergerakan pasca COVID-19 ini, apakah kita akan lakukan? Semestinya kita inginkan satu ekonomi yang lebih maju ke hadapan, menjurus kepada satu hasil lebih maju. Saya Muhammad Norin bin Ahmad Razi, bernombor matrik I19103 731 mengundurkan diri dengan kalimah keramat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia.